Inflasi masih lagi menjadi tumpuan utama di negara ini. Sudah pasti di peringkat antarabangsa ini adalah kegusaran utama. Namun kita lihat di peringkat Asia ini secara relatifnya angka masih rendah. Namun kalau mengikut konteks masa itu masih lagi menjadi bebanan yang cukup besar buat rakyat Malaysia khususnya. Haris Ashraf Hassan bawakan angka-angka terkini untuk indeks harga pengguna untuk kita memahami pergerakan ke mana anda tuju inflasi kita sebenarnya. Ya, Najib, sudah tentu dalam isu ini kita nak meneliti apa yang dikeluarkan oleh DOSM pada Jumaat lalu. Okey, baik. Pertamanya, peningkatan tahun ke tahun 2.8 dengan bulan ke bulan peningkatan 0.6% dengan makanan dan minuman kekal menjadi ataupun inflasi tertinggi 5.2, jika bulan April 4.1, bulan Mei kita menyaksikan 5.2% bagi makanan dan minuman bukan beralkohol, di mana antara penyebab ataupun makanan utama yang dilihat menjadi penyumbang kepada 5 ataupun peningkatan kepada 5.2 ini adalah makanan di luar rumah. Okey, jika anda makan di kedai makanan yang siap masak, ini antara perkara-perkara ataupun harga-harga yang menyumbang kepada peningkatan 5.2. Bahan api, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 1.2%, dan kalau kita teliti yang lain-lain tidak banyak perubahan yang ketara, tetapi sudah tentu makanan dan minuman bukan beralkohol menjadi penyumbang terbesar pada IHP bulan Mei. Seterusnya, antara perkara lain, pengangkutan juga dilihat berlaku peningkatan 3.9% pada Mei berbanding 3.0 pada bulan April, dan perubahan lain restoran dan hotel 3.2 pada April, 3.7 pada Mei, dan lain-lain tiada banyak perubahan ketara. Dengan keseluruhan pada ketika ini, negeri kalau kita lihat Selangor dan juga wilayah Persekutuan merangkumi Putrajaya, Kuala Lumpur 3.7%. Ini antara negeri yang merekodkan IHP tertinggi. 2.9% di Johor, 2.5% di Terengganu, 2.4% di Kelantan dan 2.4% di Sarawak. Bandar merekodkan IHP sebanyak 3.0. Jika anda boleh telitikan, 3.0 di bandar dengan luar bandar 2.2. Inflasi teras kita ketika ini adalah 2.4% dengan inflasi tanpa bahan api adalah 2.7%. Ini realiti yang perlu kita faham dari segi perubahan bulan ke bulan, dengan sudah tentu kita nak melihat kepada subsidi juga. Berapakah yang telah pun disubsidikan oleh kerajaan termasuk dari segi petrol, diesel dan juga LPG. Jika kita bandingkan 2018 7.4 bilion untuk petrol, diesel dan LPG, tetapi untuk 2022 dianggarkan 37.3. Minyak masak 0.4 pada 2018 terus menunjukkan peningkatan, dan 4 bilion ringgit dianggarkan pada tahun ini. Dan subsidi ke penggunaan lain, elektrik, ayam, telur dan lain-lain, secara keseluruhan 9.7 dengan anggaran subsidi untuk tahun ini sahaja 51 bilion ringgit. Itulah angka yang perlu kita fahami, Najib. Ya, berbanding 8.3 bilion ringgit pada 2018, ini adalah peningkatan ketara sekali. Kita bawakan pakar kita untuk jam ini, iaitu penganalisis kanan Bawah Grup Asia, iaitu Muhammad Hafizi Muhammad Razali. Hafizi, terima kasih kerana bersama dengan kami. Itu adalah angka-angka yang kita lihat dipaparkan dan juga dibentangkan. Tapi realiti di bawah ini mungkin berbeza dengan orang ramai rasakan. Kerana orang ramai merasakan cukup tertekan untuk membeli barang, harga yang meningkat dan sebagainya. Hafizi juga sempat pergi ke pasar untuk memerhati harga-harga ini. Ceritakanlah pengalaman itu dan juga sisi pandangan itu, dan apa langkah drastik dan juga segera yang boleh dilakukan kerajaan untuk kawal kenaikan inflasi terutamanya makanan selain daripada hanya mengapungkan harga ayam mungkin. Terima kasih Najib. Sebenarnya masalah ni serius ya. Sangat dirasai oleh rakyat, terutamanya golongan B40. Jadi saya nak cadangkan kepada kerajaan. Kerajaan perlu fokuskan kepada apa yang kerajaan boleh kawal waktu sekarang, iaitu dengan meningkatkan bekalan makanan ya. Jadi ada 3 cara untuk kerajaan tingkatkan bekalan makanan ni. Cara pertama ya Najib, kerajaan perlu fahamkan apa sebenarnya bottleneck makanan keluaran tempatan, selesaikan masalah-masalah tersebut dan beri insentif untuk upskill dalam masa yang singkat ya, terutamanya ayam, telur, daging dan sayur-sayuran. Contohlah, harga ayam naik sebab dedak import mahal. Jadi kita berikan insentif kepada syarikat tempatan untuk keluarkan lebih banyak lagi dedak tempatan. Harga sayur naik sebab baja yang diimport dari India naik mendadak. Jadi kita bukalah tender untuk syarikat-syarikat tempatan keluarkan baja ya, bukan tak boleh. Dan banyak juga penternak daging lembu, ayam dan telur-telur kecil-kecilan yang tidak formal. Jadi apa yang kerajaan buat?
kerajaan boleh tambah keupayaan mereka untuk menggandakan pengeluaran menerusi geran-geran bisnes. Semuanya ini boleh dibuat oleh kerajaan. Dan cara kedua, Najib, kerajaan boleh adakan program pengeluaran sayur-sayuran asas di setiap daerah menerusi kaedah yang tak banyak gunakan ruang, kosnya pun rendah dan menggunakan teknologi yang terkini dan mudah seperti tanaman hidroponik ya. Dan dengan cara ini kita boleh mengurangkan kebergantungan bekalan sayur-sayuran dari Cameron Highlands atau Pasar Borong Selayang kerana setiap daerah ni ada bekalan sayur-sayuran mereka sendiri, jadi mereka dapat mengawal kos dengan lebih efektif. Dan cara ketiga Najib, kalau saya boleh kongsikan, kerajaan perlu menghalusi setiap idea sistem penyimpanan makanan nasional. Kita dapat lihat pihak pembangkang dan pihak kerajaan kedua-duanya mempunyai idea berkenaan dengan perkara ini, tetapi apa yang lebih penting adalah dengan cara mana yang terbaik untuk kita lakukan perkara ini. Adakah kita perlu mengumpulkan data? Adakah kita perlu menggunakan aplikasi teknologi yang lebih efektif? Adakah lebih baik untuk kita lakukan penyimpanan secara berpusat ataupun mengikut negeri, mengikut daerah? Jadi pihak pembangkang dan kerajaan perlu bersama untuk memikirkan cara-cara sebegini untuk kita menyelesaikan perkara ini, Najib. Okey. Hafizi, Menteri Kewangan menyatakan bahawa jumlah keseluruhan subsidi disalurkan kerajaan setakat ini untuk tahun 2022 adalah 77.3 bilion ringgit. Adakah ini dilihat akan menjejaskan dari segi kemampuan kerajaan dan termasuk apakah cara untuk menambahkan hasil lagi ni? Okey, terima kasih Haris. Sebelum kita dapat bincang sama ada kerajaan mampu atau tak ya, kita perlu menyoalkan sama ada 77 bilion yang telah dibelanjakan atau akan dibelanjakan kerajaan itu adalah sesuatu yang sampai kepada mereka yang memerlukan ataupun tidak. Kerana kita perlu faham daripada jumlah 77 bilion itu, 37 bilion ya, hampir separuh hanyalah untuk subsidi petrol dan gas. Dan subsidi petrol ni sebenarnya lebih menguntungkan mereka yang mampu ya. Kita contohkanlah, kita bayangkan golongan B40 mungkin bawa Azia ataupun bawa Kapcai ya, tetapi T20 naik Velfire dan kedua golongan ini mendapat subsidi minyak. Jadi sudah tentunya dalam contoh ini golongan yang kaya mendapat lebih banyak subsidi daripada mereka yang memerlukan. Dan ini konsisten dengan kajian Khazanah Research Institute ya, daripada setiap RM1 subsidi yang dibelanjakan kerajaan, hanya 20 sen ke 40 sen sampai kepada mereka yang memerlukan. Jadi sebenarnya kerajaan perlu ada satu mekanisme yang lebih tersasar daripada mereka yang memerlukan. So perkara ini kita perlu bincangkan dengan lebih mendalam sebelum fikirkan macam mana kerajaan dapat membayar, kerana itu adalah tanggungjawab kerajaan ni, Haris. Dan sudah pasti kita melihat bahawa cabarannya untuk kerajaan secara ringkasnya bagaimana untuk memastikan bahawa subsidi bersasaran ini boleh dilaksanakan dengan tanpa ataupun kurangnya ketirisan dan sampai kepada golongan sasaran ini, kerana ini yang kita perkatakan subsidi minyak sebagai contoh. Tidak ada kejelasan dan juga sistem yang mampu kita laksanakan dengan begitu tuntas sekali pembahagian untuk subsidi minyak ini. Pada pandangan Hafiz sendiri, apa yang boleh kita laksanakan dalam tempoh terdekat ini? Ya, dalam tempoh terdekat, sudah tentunya kita perlu melihat kembali kepada subsidi minyak dan gas tu. Kita perlu lihat macam mana cara yang terbaik untuk melakukan satu sistem yang adil ya. Jadi antara cara-cara yang boleh kita lakukan adalah menerusi satu tiered mechanism yang mana kalau anda mengisi minyak melebihi satu paras, anda akan membayar satu harga yang sama dengan pasaran. Itu telah dilakukan menerusi subsidi-subsidi yang lebih bersasar yang kita lakukan di negara kita ini. Dan selain daripada itu, saya setuju dengan Haris dan Najib juga bahawa kita perlu mengurangkan ketirisan dan juga mencari cara-cara baru yang boleh meningkatkan pendapatan negara tanpa menyusahkan mereka yang memerlukan ya. Ada banyak cara selain daripada GST dan cukai-cukai yang boleh diaplikasikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi semua ini perlu dibincangkan dengan lebih lanjut ya, Najib dan Haris. Okey, alright Hafizi, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, iaitu Hafizi Muhammad Razali, penganalisis kanan Bauer Group Asia.